أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada kita semua, moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada malam ini pelbagai kebaikan sesuai dengan keperluan kita pada masa kini, dan Allah hindari daripada berlakunya sebarang bentuk keburukan dan bencana kepada kita. Dan mungkin jika berlaku juga, ia merupakan ujian kepada kita untuk melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Subhanahu wa taala uji kita melihat mana di kalangan mereka, di kalangan kita yang terbaik amalannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada malam ni bersiaran lagi untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita bersiaran di page Masjid Kota Damansara, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh komen di situ, dengar ke tak dengar, jelas ke tak jelas, clear ke tak clear, hadir ke tak hadir, insya-Allah. Boleh pakat-pakat kita komen di laman kita ini, insya-Allah. Moga-moga dengan komen itu memberi satu penjelasan ataupun makluman kepada kita pihak pengurusan masjid dan sebagainya untuk kita perbaiki pada masa akan datang ataupun sekarang, masalah teknikal, gangguan dan sebagainya, insya-Allah kita boleh baiki. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita pada malam ni akan bersiaran ataupun kita akan kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan agama, masih lagi menggunakan kitab kita ini, 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kian dilupakan. Alhamdulillah, kita ada jawapan daripada sahabat kita, alhamdulillah. Daripada Lambono hadir clear, alhamdulillah. Terima kasih di atas respon yang diberikan, insya-Allah. Terlebih dahulu kita kongsikan, share dulu kita punya video ini. Ambil masa untuk share live kita ini ke mana-mana page, mana-mana laman yang kita ada, mana-mana grup yang kita ada. Ada WhatsApp, kita kongsikan di grup-grup WhatsApp supaya melata ataupun meluas kita punya siaran kita ini. Moga-moga dapat manfaat untuk kita bersama. Bagi kita yang share, bagi kita yang kongsikan live kita pada malam ni, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pertemuan kita yang lepas, kita bincang berkenaan dengan bacaan dalam solat sunat witir. Kita bincang berkenaan dengan solat sunat witir secara nak kata terperinci pun tidak sangat, tetapi secara gambaran umum kita tengok kepentingan solat witir, dan juga kita tengok berkenaan dengan bacaan ataupun perkara yang boleh kita lakukan semasa kita melakukan solat sunat witir. Baik. Kalau ada masalah teknikal, mungkin video saya ni ataupun live saya ni tersekat-sekat, mohon maaf dulu sebab mungkin gangguan internet dalam masa sehari dua ni kerana hujan, keadaan mendung, awan berarak, mendung berlalu dengan hujannya turun renyah-renyah membasahi bumi. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua, membawa kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ni kita sambung lagi perkongsian kita. Dan kalau dulu saya ulang balik, kita bincang berkenaan dengan solat sunat witir. Bacaan apa kita nak baca, nak sembahyang berapa rakaat secara umum, gambar umum, dan juga bacaan-bacaan nak kena baca 3 kul ke, kalau kita buat 3 rakaat, nak buat 3 rakaat 1 salam ke, ataupun 3 rakaat 2 salam, ataupun kita nak baca apa dalam solat sunat kita tu pada rakaat yang terakhir, nak baca 3 kul ke ataupun macam mana. Nak baca 3 kul ke, ataupun boleh cukup kita baca 1 kul pun tak apa dah. Jadi kita dah bincang panjang lebar dalam pertemuan kita yang lepas. Pada pertemuan kita malam ni, kita masih lagi dalam bab berkenaan dengan bacaan dalam solat sunat. Cuma bacaan dalam solat sunat kita pada pertemuan kita malam ni, kita akan baca sepintas lalu berkenaan dengan bacaan solat dalam solat sunat subuh. Okey, kita nak ambil satu topik bacaan dalam solat sunat subuh. Kita semua tahu bahawa solat sunat subuh ini
kita namakan sebagai solat sunat. Dalam pandangan mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, bila disebut solat sunat ataupun benda sunat, makna kata dalam takrifannya, pengertiannya, mendapat pahala jika kita lakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Itu takrifan sunat dalam mazhab kita. Sebagaimana kita pertemuan kita di awal-awal dulu, kita bincang, walaupun benda tu sunat, walaupun benda tu adalah sunat, solat sunat, puasa sunat, apa dia lagi, amalan sunat yang lain, walaupun nampak bunyinya sunat, tapi bukan ia bertujuan untuk dipinggirkan ataupun kita nak hasil daripada tafsiran ataupun kita katakan huraian bahawa sunat tu kalau tak buat tidak berdosa, maka kita tak ambil kisah, tak ambil cakna. Bukan itu tujuan dia. Tetapi kita dah bincang pada pertemuan kita yang lepas, tujuan disebut sunat, kita nak supaya benda tu dianggap sebagai talian hayat kita. Kalau kita sekarang ni ada talian hayat, kita dalam kecemasan, kita dalam perlu bantuan, kita dalam kritikal, kita perlu kepada talian hayat, perlu kepada bantuan di saat kita kecemasan. Maka solat sunat itu ataupun perkara-perkara yang disebut sunat itu memainkan peranan dalam memberi talian hayat kepada kita. Kita di hutan, di belantara, di mana sekalipun perlu kepada talian hayat, talian telefon dan sebagainya, ya Allah, kan. Baik. Ataupun kita nak sebut apa sebagai talian kecemasan kita. Di hari mana? Di hari akhirat nanti. Oleh sebab itu penting kalau kita sebut walaupun solat sunat subuh, antara perkara yang mana Nabi SAW tak pernah tinggalkan sama ada beliau bermusafir ataupun lebih-lebih lagi kalau tidak bermusafir, bermukim. Kalau kita contohnya tak bermusafir ataupun bermukim, duduk di rumah kita, tak keluar ke mana-mana. Sekarang ini kan zaman kita PKP lagi, masih lagi, ataupun tempat-tempat masih lagi fasa 2 ataupun fasa berapa sekalipun, kita masih lagi solat di tempat kami di Selangor. Kita di Selangor kan, kita masih lagi terhad. Maka kita pergi, alamak tak dapatlah nak sembahyang lagi sebagainya. Mungkin kita sembahyang di rumah. Kadang-kadang bila duduk di rumah kita mungkin, Allahumma shalli ala Muhammad, kita terlewat bangun. Bila kita terlewat bangun, okey, bila kita terlewat bangun, mungkin kita katakan dah contohnya pukul 7.30 dah baru kita tersedar. Maka nak kena solat subuh lagi ke? Subuh fardu memang dah nak kena qada. Solat sunat subuh tu boleh ke tidak? Ataupun masih lagi dianggap sebagai disunatkan buat ke? Ya. Buat lagi. Buat lagi solat sunat subuh, kemudian qada solat subuh yang kita terlepas waktu dia tadi yang kita tu. Nak sebut, walaupun kita terlewat bangun untuk solat subuh, tak sedar contohnya, orang azan pun tak sedar, na'udzubillah min zalik, afallah, moga Allah ampuni dosa kita kerana terlewat bangun, kita masih lagi disunatkan untuk kita solat sunat subuh. Nabi tak tinggal benda tu. Mana solat subuh? Apatah lagi kita semua tahu dia punya ganjaran pahalanya besar. Baik, persoalannya ialah dalam solat sunat subuh tu, kita nak baca apa? Kita nak baca apa dalam solat sunat subuh tu? Yang digalakkan. Supaya kenapa pula Ustaz nak bincang benda solat sunat subuh, nak baca apa, sunat baca apa? Tak? Kenapa? Bukankah dia sunat? Tak baca ajalah apa-apa. Ya, betul. Cuma kita nak pahala add-on. Contohnya, kalau kita, contohnya tuan-tuan, kalau kita dia beli barang, tentu kita nak harga promosi, bahkan beli 2 percuma 1. 2+1. Kita pilih tak? Kita pilih. Kita beli juga. Pasal apa? Ni percuma, walaupun ialah harga tu dah dimasukkan dah dalam barang yang ketiga tu dah dimasukkan dalam harga promosi tu dah. Tapi oleh kerana kita nampak percuma, maka kita nak kan benda tu add-on, benda add-on. Kita nak, ya kita nak begitu juga. Walaupun kita solat sunat, tetapi kita nak add-on. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat kita, Azizan Ahmad, kepada Puan Siti Noreha, alhamdulillah ya. Sama-sama kita kongsi dan juga tolong share lagi kita punya video ni untuk manfaat kita lah. Baik, terima kasih semua.
Muslimin muslimat rahmati Allah. Kita ulang balik bahawa dalam solat sunat subuh yang besar pahala dia, semua orang tahu, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan orang yang iltizam solat sunat subuh, dia akan dapat rasai kehebatannya. Dia akan dapat rasai kehebatannya. Cuba lazimi solat sunat subuh. Tu. Baik. Cuma di samping kita lazimi solat sunat subuh, ada ganjaran lain add on. Yang kita nak biasa kan, beli satu percuma dua lagi nak. Begitu juga solat sunat ni. Ya, solat sunat dah sebagai satu talian kecemasan hayat kita, tapi ada lagi dipanggil talian hayat. Tuan-tuan, ada orang tengok filem apa dia dah dipanggil, yang dilakonkan oleh Dwayne Johnson contoh kan. Dilakonkan oleh Dwayne Johnson, nama apa, The Rock. Apa dia punya cerita tu tak tahulah. Dia punya cerita yang orang buat apa nama ni, Jumanji tu. Dia ada live dia kan, 3 line dia tu ada 3 ke ada 4 ke berapa, tak tahulah tuan-tuan, wallahu alam lah. Maknanya apa dia, talian hayat dia tu ada 3. Mati satu, bunuh satu, ada lagi 2, 3. Itulah solat sunat, ataupun dalam solat sunat tu ada lagi talian hayatnya. Sunat, benda sunat, talian hayat dah, tetapi perkara yang dilakukan add on dalam sunat itu lebih-lebih lagi talian hayat kita. Baik, jadi apa yang kita nak baca dalam solat sunat subuh? Tadi kita katakan nak solat sunat subuh, kita nak apa macam mana sekalipun, buatlah. Bangun lewat ke, qada lagi solat sunat subuh. Ataupun kita ni datang tu solat sunat subuh tu, orang datang tu, orang dah qomat dah di masjid sekarang ni. Muslimat belum boleh dapat ke masjid. Muslimin pergi ke masjid, tiba-tiba orang dah qomat dah. Maka nak buat bila? Qada selepas daripada solat fardu subuh ataupun pada waktu duha. Baik. Cuma persoalannya kita nak baca apa tadi? Nak baca, kita tengok pada hadis Nabi SAW. Kenapa? Ini ganjaran. Tuan-tuan, kita dengar khutbah pada semalam. Semalam khutbah Jumaat di Selangor menyatakan ataupun tajuk dia ialah kepentingan hadis Nabi SAW dalam beragama. Jadi sebab itulah kita bila kita baca sesuatu, maka disandarkan kepada ni ada sandaran kita, hadis Nabi SAW. Okey, jadi yang mana kita nak baca dalam solat sunat subuh? Baik. Yang pertama, terdapat 2 bacaan pada 2 rakaat subuh. Yang pertama, iaitu membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. InsyaAllah dapat pahala add-on lagi. Solat dah sunat, add-on dah. Tambah lagi dalam solat sunat tersebut, kita baca surah Al-Kafirun rakaat pertama selepas Fatihah dan Al-Ikhlas rakaat kedua selepas Fatihah. Masya Allah. Okey. Baik. Sandarannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad pada 2 rakaat solat sunat subuh. 2 rakaat itu makna rakaat pertama baca qul ya, rakaat kedua baca qul huwallahu selepas Fatihah. Itu bacaan yang boleh kita amalkan. Itu paling mudahlah. Okey, advance lagi. Nak lagi, maka ada lagi saranan yang kedua. Apa dia? Yang kedua, Nabi SAW, Ibn Abbas kata Rasulullah membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, surah Al-Baqarah ayat 136. Tuan-tuan muslim-muslimat catat. Kalau tak boleh catat di telefon, catat di telefon. Tak boleh catat di buku nota, catat di komen kita tu. Tulis komen tu. Ayat apa dia? Ayat surah Al-Baqarah ayat 136. Surah Al-Baqarah 136. Bermula ayat Qul amanna billah. Qul amanna قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. Surah tu. Baca surah itu Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, rakaat yang kedua baca apa dia? Rakaat pertama tu baca 2 ayat.
Rakaat pertama tadi baca 2 ayat. Itu kalau nanti kita kongsikan lagi ayat, bukan surah Al-Baqarah ni tuan-tuan, maaf surah Ali Imran. Surah Ali Imran maaf. Surah Ali Imran ayat berapa tu? Ayat 84. Maaf tuan-tuan. Mungkin sini typo. Pada kitab kita ni typo. Bukan Baqarah sorry. Dia tulis di sini surah Al-Baqarah, tetapi kalau kita cek bukan surah Al-Baqarah, tetapi surah Ali Imran ayat 84. Saya buat semakkan balik ni ayat, mungkin di sini typo, pengarang dia salah tulis. Rujukannya salah tulis. Mohon maaf tuan-tuan, typo. Surah Ali Imran ayat 84 dan 86. Maaf. Ulang balik Ayat surah Ali Imran ayat 84 dan 85. 86 pula dah. 84 hingga 85. 2 ayat. Okey. Bermula daripada qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Sebab surah Al-Baqarah qul amanna billahi wa ma unzila ilaina. Qulu amanna. Itu dalam surah Al-Baqarah. Baik, yang sekarang ini ialah surah Ali Imran ayat 84 dan 85. Itu rakaat pertama. Rakaat yang kedua, Nabi SAW membaca apa dia? Qul ya ahlan kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ayat 64. Surah Ali Imran juga. Ulang balik. Rakaat yang kedua, Nabi baca surah Ali Imran ayat 64. Ali Imran ayat 64. Tadi rakaat pertama ayat 84. Ini rakaat yang kedua 64. Okey. Baik. Kemudian katanya. Okey. Jadi kita dapat satu apa nama ni? Okey, terima kasih kepada Tuan Encik Azman Yunus yang berkongsi dengan kita tulisan tadi, nota tadi dan juga sahabat-sahabat lain Haji apa nama ni? Haji Mustafa. Alhamdulillah, terima kasih Haji Mustafa dan juga puan itu tadi yang tulis. Maaf tersilap seperti Okey, yang sebenarnya sebagaimana yang ditulis tu pada komen insya-Allah. Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua pilihan. Kita nak baca dalam surah ataupun nak baca dalam solat sunat subuh. Solat sunat subuh, rakaat pertama sama ada yang paling mudah Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Yang pilihan yang kedua, alternatif, kita upgrade sikit. Maklumlah kita sekarang ni PKP. PKP belum lagi, PKP belum pula dah. Kita masih lagi dalam fasa 2 di Selangor Okey, jadi ada masa kita boleh hafal. Ada masa banyak, ya Allah, boleh hafal insya-Allah untuk kita upgrade ilmu dan ibadat kita. Upgrade ilmu dan ibadat. Kalau rumah kita boleh renovation, kalau handphone kita boleh upgrade daripada handphone Nokia 3310 tu kan, daripada Nokia tulis yang tajam. Semua dah sekarang kena upgrade, nak itu scan My Sejahtera, nak kena ada jenis handphone smartphone. Kalau handphone yang tak ada tekan-tekan tu Nokia 330 tak boleh. Nah, jadi maknanya semua benda dalam dunia kita ni makin lama makin upgrade. Maka ibadat kita juga kita upgrade, ilmu kita upgrade. InsyaAllah dapat manfaat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Seterusnya, cuma perbincangannya ialah ada perbincangan, sedikit nota untuk kita. Perbincangan berkenaan dengan solat sunat subuh ini ada perbincangannya. Okey. Perbincangan apa dia? Ini sebagai perkongsian kepada kita. Perkongsian pandangan beberapa pandangan ulama. Contohnya apa dia? Imam Nawawi berpendapat bahawa Imam Nawawi menukilkan pandangan dan juga pendapat. Nak sebut pandangan dan pendapat jadi tersasul. Imam Nawawi menukilkan pendapat jumhur ulama, katanya disunatkan membaca satu surah setelah Fatihah pada kedua-dua rakaat dalam solat sunat tadi, solat sunat subuh.
Manakala kata Imam Nawawi, Imam Malik dan sahabatnya kata tidak ada bacaan selain Fatihah. Imam Malik kata Nabi SAW ni semayang sunat subuh tak baca Fatihah pun. Maaf. Allahu Akbar, astagfirullah. Tak baca surah lain selain Fatihah. Nak sebut begitu. Imam Nawawi kata, Imam Malik, mana mazhab Maliki lah ni kan. Mazhab Maliki, bagi mereka ialah selepas Fatihah tak ada surah dah. Habis dengan Fatihah, cukup dengan Fatihah rukuk. Semayang sunat subuh, baca Fatihah, Allahu Akbar, rukuk. Begitu. Baik. Manakala sebahagian ulama lain berpendapat, ulama salaf katanya, ulama salaf tidak dinyatakan yang mana satu ulama salaf ni. Walau bagaimanapun, 3 kurun yang pertama tu, 3 kurun yang pertama dalam sejarah Islam. 3 kurun mana? 3 kurun hijrah. 3 kurun hijrah yang pertama tu, kita panggil ulama salaf. Baik. Ni termasuklah Imam Syafi'inya, Imam Hambalinya, mazhab 4 tu, ketua imam mazhab tu semuanya orang salaf. Baik. Tidak dinyatakan, Imam Nawawi tak nyata. Imam Nawawi kata sebahagian salaf berpendapat tidak ada bacaan sama sekali. Solat sunat subuh tu tak ada bacaan pun. Sudah. Baik. Ini sebagai satu maklumat tambahan kepada kita. Bukan kita nak mencacamarbakan individu, mana-mana individu. Tidak mencacamarbakan masyarakat. Tidak. Tetapi sebagai satu maklumat tambahan. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita nak sebut ada 3 pandangan dalam selain daripada mazhab kita Syafi'i rahmatullah alaih, ada pandangan lain berkenaan dengan solat sunat subuh. Yang pertama, kita katakan mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahawa disunatkan baca ayat ataupun surah lain selepas daripada Fatihah. Okey, dan kita dah bincang dah sebagaimana yang ditulis oleh sahabat kita ni, Cik Azman Yunus, terima kasih. Nota dia tu ada baca ayat Al-Kafirun ataupun Ikhlas dan juga ayat Ali Imran yang dinyatakan tu. Okey. Ada selain daripada pandangan mazhab kita, ada mazhab lain yang menyatakan, pandangan ulama lain yang menyatakan bahawa hanya baca Fatihah saja. 2 rakaat baca Fatihah. Tak payah baca surah. Tak sunat pun katanya. Okey. Pandangan yang ketiga kata, sama sekali tak payah baca Fatihah pun tak apa. Baik. Okey. 3 pandangan tadi. Cuma kita nak sebut apa dia? Muslimin muslimat rahmati Allah, kita boleh pakai pandangan ini dalam keadaan-keadaan yang tertentu yang mungkin memerlukan aplikasi kepada pandangan-pandangan ulama yang dinyatakan tadi. Saya nyatakan kali lagi, saya tegaskan bahawa pandangan dalam mazhab kita ialah membaca surah ataupun ayat lain selepas daripada Fatihah dalam solat sunat subuh adalah sunat. Adalah sunat dan digalakkan. Itu mazhab kita kan. Cuma 2 mazhab lagi ataupun 2 pandangan ulama lagi kita boleh apply bila? Kita boleh apply sekiranya contohnya kita datang ke masjid. Orang dah azan, baru azan dulu kita pun dah baru nak bergegas ke masjid. Bergegas ke masjid, kan? Bergegas ke masjid, tiba-tiba sampai di masjid, maka orang dah habis azan dah. Azan tu kita duduk di rumah, sampai di masjid tu orang dah habis azan dah. Dan juga orang dah semayang dah. Mungkin rakaat pertama dah orang semayang. Habis solat sunat subuh. Contoh, solat sunat subuh. Lalu kita pergi nak dengan scannya lagi, dengan beraturnya lagi, dengan apa sebagainya, menyebabkan kelewatan kepada kita. Tengok masa air dah hampir nak qomat dah. Kan di masjid ada jam masa tu kan. Maaf tuan-tuan, mungkin gangguan internet dan sebagainya kan. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Kita mungkin dah sampai di masjid, di surau. Tiba-tiba sampai di tu, dengan scan, dengan apa semua, dah lewat. Maka kita tengok waktu jam dinding yang menunjukkan waktu qomat pun dah hampir nak qomat. Tinggal 2 minit lagi contohnya. Ataupun 3 minit lagi, maka 2 rakaat kita nak baca dengan Al-Kafirunnya, nak baca. Tak sempat, maka kita baca Al-Fatihah sahaja. Rakaat pertama Fatihah, habis. Rakaat rukuk. Rakaat kedua baca Fatihah, rukuk. Kerana apa dia? Kerana kita nak mengutamakan nanti solat berjemaah. Solat berjemaah. Kerana dalam pandangan mazhab kita, iza uqimatis solat fala solata illa al-maktubah. Apabila orang dah iqamat, maka tak boleh kita semayang dah. Tak ada semayang lain dah, kata Nabi, illa al-maktubah, melainkan solat fardu tadi. So, kita nak dapat fardu berjemaah dalam masa sama, kita nak takbiratul ihram bersama dengan Pak Imam. Kan? Dipanggil
takbir awal waktu bersama Pak Imam. Takbiratul ihram, sebelum imam baca Fatihah, kita pun takbir bersama dengan Pak Imam. Itu dia panggil pahala yang cukup besar. Bismillah. Baik. Jadi, oleh sebab itu kita baca Fatihah sahaja dan kita rukuk. Yang ketiga, ada pandangan ulama mengatakan tak perlu baca Fatihah sama sekali. Nah, dalam solat sunat subuh tak ada baca Fatihah sama sekali. Baik. Tadi sandaran dia ada ke tidak? Kan kita baru pendengar khutbah yang mengatakan apa saja dah kepentingan hadis dalam beragama, kepentingan hadis Nabi SAW dalam beragama ni, dalam ibadat kita, ya tak? Semalam kita dengar khutbah. Ada ke tidak sandaran yang kata baca Fatihah saja? Ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menukilkan Nabi SAW ketika aku tengok Nabi SAW ni solat fajar, sunat fajar ni, seolah-olah Nabi seolah-olah tak baca apa-apa. Nak kata cepat. Baik. Oleh sebab itu, pandangan ulama, ada ulama mengatakan bahawa sembahyang solat sunat subuh, kalau tak baca Fatihah pun, maka boleh. Tapi, sekali lagi saya tegaskan, ini bukan pandangan kita. Ini pandangan mazhab lain. Cuma, kita nak sebut bahawa jangan kita rasa pelik. Kita pergi satu tempat, contohnya mazhab apa dia? Mungkin satu ketika nanti kita travel ke negara Maghribi, Morocco, kita travel ke negara-negara yang menggunakan mazhab Maliki, menggunakan mazhab selain daripada itu. Kita tengok, Allahu Akbar. Sekejap, Allahu Akbar. Kita kata apa dia ni? Sepanjang sunat tak baca Fatihah ke? Jadi dalam gambaran kita, itu mungkin mazhab selain daripada mazhab Syafi'i rahmatullah alaih. Baik, itu tujuan saya kongsikan berkenaan dengan bacaan dalam solat sunat subuh. Okey. Solat sunat lain macam mana Ustaz? Itu solat sunat lain kita bincang bab lain. Ni sekarang kita bincang bab solat sunat subuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi setelah itu, apa yang kita nak lakukan apabila kita dah semayang subuh? Ataupun Ustaz, saya tak naklah amalkan pandangan ulama yang mengatakan bahawa tak perlu baca surah Al-Fatihah dalam solat sunat subuh. Saya tak nak amalkan. Ya, dan saya juga sokong pandangan itu. Jangan amalkan yang benda tu. Kecuali bila dalam keadaan mungkin darurat tempat-tempat lain dan sebagainya, ada waktu tertentu. Bukan pada masa sekarang. Baik. Cuma, saya tak nak Ustaz bergegah begitu. So, boleh tidak saya nak qada selepas daripada sembahyang subuh nanti? Ya, boleh. Qada selepas pada sembahyang subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan mungkin nampak saya bagi salam ke kiri dulu kan Ustaz? Tak. Saya ni bagi salam ke kanan dulu ni. Ni kanan saya. Ni kiri saya. Okey? Baik. Jadi, lepas bagi salam solat fardu subuh, maka istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali paling kurang. Kemudian kita pun bolehlah menunaikan qada solat sunat subuh tadi. Solat sunat subuh tadi kita qada. Ataupun kalau kita tak nak orang kehairanan dengan perbuatan kita, kita qada pada waktu duha. Qada pada waktu duha, supaya orang tak terpinga-pinga, dia ni mazhab mana pula lah bangun semayang subuh. Bukan lepas pada semayang subuh tak boleh kan? Kita kan dalam mazhab kita yang kita belajar bahawa tak boleh lakukan solat selepas solat subuh kan? Ada 5 waktu yang dilarang kita solat. Antaranya selepas daripada solat fardu subuh, selepas daripada solat fardu asar, pada awal terbit matahari. Awal terbit matahari tu tak boleh solat. Ataupun ketika waktu matahari berdiri tegak. Dan yang kelima, ketika matahari terbenam. 5 waktu yang kita dilarang untuk kita solat. Jadi antaranya yang tadi apa dia? Selepas subuh. Jadi Ustaz, mana boleh? Yang dimaksudkan ini ialah sembahyang mutlak. Sembahyang yang tak ada sebab musababnya. Sembahyang yang tak ada alasan. Jadi kita sembahyang selepas daripada fardu subuh ialah kita sembahyang solat sunat subuh. Orang nak qada pun boleh lepas pada tu. Nak qada, dia kan dulu dia tertinggal banyak sembahyang yang dia tinggal. Sekarang dah taubat dah, alhamdulillah. Dengan tengok
Allah maghfir laha, apa nama, Allah yarhamah, Siti Sarah menyanyikan bertudung elok semua, sampai orang kata Masjidil Haram pun solat jenazah gaib pada dia. Jadi dia pun, ya Allah, aku nak berubah je, takut je ya Allah. Seronoknya tengok kematian dia yang indah. Kita tengok orang tu mati indah, orang ni mati indah, orang tu mati sujud, orang tu mati dalam baca Quran, orang tu, ya Allah, dia nak berubah. Jadi ya Allah, banyaknya solat yang aku tinggal ya Allah, banyaknya sungguh ya Allah. So nak berubah maka ya Allah, boleh ke ustaz kita nak qada sembahyang lepas pada solat fardu subuh, silakan qada lah. Kan, walaupun selepas solat subuh, dalam pengajian kita yang dulu-dulu mungkin disebut 5 larangan waktu solat. Tetapi jika solat itu bersebab, maka kita boleh qada. Nah, mungkin seeloknya kita qada pada waktu-waktu lain selain daripada yang dilarang itu. Tetapi mungkin kita kata, ya Allah, aku nak qada juga, takut kot ya Allah, takut diambil nyawa selepas daripada ni ya Allah, nak qada. Silakan. Ya kan? Baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebutkan tadi bahawa mungkin kita tak nak amalkan pandangan ulama yang lain dalam bab bacaan solat sunat subuh, maka kita boleh lakukan solat sunat subuh qada selepas daripada fardu, selepas solat fardu ataupun pada waktu duha. Itu biasa dan boleh kita lakukan. Kerana apa dia? Kerana kita nak sangat menjaga solat sunat subuh. Sebagaimana pada pertemuan kita yang lepas, kita bincang solat sunat witir. Bahkan lebih-lebih lagi kita perlu menjaga kedua-dua solat ini, kerana ia adalah talian hayat dan talian kecemasan kita di akhirat nanti, insya-Allah. Bahkan di dunia pun Allah dah tunjukkan kehebatan orang yang melakukan solat sunat subuh, iaitu melazimi, istiqamah, konsisten dalam melakukan solat sunat subuh. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berbincang berkenaan dengan bacaan dalam solat sunat, dan juga kita bincang berkenaan dengan berkenaan dengan bacaan dalam solat sunat subuh. Kenapa kita bincangnya tu? Kerana solat sunat subuh adalah solat sunat yang cukup dititik beratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu yang pertama. Kalau kita tengok pada tajuk yang ditulis pada kita punya live ini, ialah berkenaan dengan bacaan dalam solat sunat dan juga respon terhadap ayat. Kita nak baca berkenaan dengan respon terhadap ayat Al-Quran. Kerana bila kita baca ayat Al-Quran, contohnya tadi ditulis, kalau tuan-tuan boleh masih lagi tengok dia punya komen, Ali Imran ayat 84 dan juga 85, bacaan dalam solat sunat subuh. Apa yang disebut? Qul amanna billah. Jadi bacaan kita ialah, maksudnya qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Amanna billahi wa ma unzila alaina. Beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, juga apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yaqub dan juga keturunannya. Begitu juga apa yang dikurniakan kepada Nabi Musa AS, Nabi Isa dan juga para nabi daripada Tuhan mereka. Kami tidak pernah membezakan di kalangan mereka. Baik, maknanya ayat tersebut kata, qul, wahai Muhammad, katakanlah, amanna, kami beriman. Baik, jadi perbincangan kita ialah, kita disunatkan memberi respon terhadap ayat Al-Quran yang kita bacakan. Respon terhadap. Bila Allah kata qul amanna, kalau kita faham bahasa Arab lah. Kalau kita tak faham, itu satu excuse untuk kita, mungkin kita tak perlu respon lah. Tetapi antara dalam surah-surah Al-Quran pun, contohnya tuan-tuan, kita baca dalam surah Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ayat last sekali apa dia? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maknanya, alaisallah, bukankah Allah itu ahkamil hakimin, bi ahkamil hakimin, orang ataupun
hakim yang paling bijaksana, paling tepat dalam keputusannya, paling hebat dalam keputusannya, paling memahami. Sekarang ni kita ada di mana? Di Amerika ke di mana? Ada seorang hakim yang mana orang suka dia. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Nama apa saya tak ingatlah nama dia apa. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan ingat tak nama dia? Bila dia bicarakan kes orang tu pesalah trafik. Apa kes awak? Apa? Saya langgar lampu merah. Kenapa langgar lampu merah? Kerana saya nak cepat dengan anak saya apa semua. Okey, anak. Tengok. Main sini. Yang sulung nama apa? Sulung nama tu. Berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun. Okey, main sini. Kau fikir mak kau ni buat salah ke tidak? Budak tu jawab, buat salah, mami buat salah. Yes, she did, katanya. Contoh, kita tengok hakim tu, okey, nak buat hukuman ke tidak? Okey, kena, okey, lepaskan kondisi, tengok kondisi apa semua, ada yang dilepaskan. Jadi orang seronok dengan penghakimannya. Tetapi Allah tanya, bukankah Allah sebijak-bijak hakim? Allah tanya. Ayat tu maknanya Allah tanya. Maka kita disunatkan memberi respon. Bala, bahkan ya. Wa huwa khairul hakim. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Aku ni termasuk di kalangan mereka yang menjadi saksi. Okey? Jadi kita memberi respon kepada apa dia? Kita memberi respon kepada ayat-ayat yang kita dengar. Jadi sunat ke tidak? Sunat. Jadi insya-Allah perbincangannya saya nak bawakan dalam perbincangan yang akan datang berkenaan dengan respon kita terhadap ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Baik, sekarang kita dah masuk waktu Isyak, yang mana kita semua insya-Allah moga-moga dengan masuk waktu Isyak ini kita ada keterujaan untuk kita menunaikan solat di awal waktu dan kita menyahut panggilan dan juga seruan azan yang dilakukan oleh Bilal, walaupun Bilal yang melakukan tetapi itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua sahabat yang bersama dengan kita pada malam ni, yang share, yang komen, yang like, yang tuliskan nota di situ. Terima kasih kepada semua. Moga-moga apa yang kita lakukan, apa yang kita kongsikan, apa yang kita sharekan itu memberi manfaat kepada kita bersama, lebih-lebih lagi dalam kehidupan kita di alam akhirat sana. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa menyumbang kepada Masjid Kota Damansara ini untuk penerusan program-program agama dan juga kuliah-kuliah, tazkirah-tazkirah dan juga apa saja aktiviti yang bermanfaat untuk kita bersama, insya-Allah menjadi amal jariah kita di hari akhirat. Dan juga mana-mana masjid yang memerlukan bantuan, mana-mana tempat institusi memerlukan bantuan orang individu, maka kita beri bantuan insya-Allah. Dengan sumbangan kita memberi sinar kepada kehidupan mereka dan juga dalam agama kita insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.